Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi dah lama sangat dah saya tak buat video, tapi insyaAllah topik hari ini kita akan baca topik hal kitab Nahwu Quran ni. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sayyidis salihin fi darain amin. Al-anqal al-hal. Okey. Jadi bila disebut al-hal ialah jadi ni ta'rif je lah. Ta'rif wasfun. Okay, bila dia sebut wasfun, akan termasuk wasaf ni apa? Iaitu isim fa'il, okay, isim maf'ul, wazan-wazan tu lah, sifat musyabahah dan sebagainya lah. Ada lagi. Jadi contoh macam kita akan sebut qa'iman. Ja'a Zaidun qa'iman. Apa lagi? Lepas tu ja'a Zaidun majruhan. Luka kan? Majruhan. Sifat musyabahah apa? Ja'a Zaidun jamilan. Dan sebagainya. Okay, itu ialah wasaf. Jadi bila disebut wasaf, tak termasuk dalam wasaf apa? Iaitu isim jamid. Cumanya bila hal datang dalam bentuk isim jamid, boleh lulus, cuma dia kena takwil. Okay? Kemudian disebut fadlatun. Okay, bila terjemah fadlah, iaitu dia merujuk kepada sesuatu yang bukan wajib. Maksudnya fadlah ni terjemahan dia ialah lebihan. Maksudnya kalau tak ada dia pun tak apa. Begitu. Tapi kalau yang ada dia, kalau yang lawan kepada fadlah apa? Lawan kepada fadlah ialah umdah. Umdah ni maksudnya kewajipan yang mesti ada, iaitu contoh kewajipan apa? Contoh fa'il, fa'il. Jadi fa'il ialah umdah, sesuatu yang wajib ada. Kalau macam mana nak tahu pelaku tu bergerak sekiranya tak ada pelaku? Jadi contoh umdah lagi apa? Mubtada dan khabar. Ustaz Muhammad. Khabar. Jadi kedua ni dikategorikan umdah, satu benda yang wajib, yang mesti ada dalam jumlah tu lah. Dia tak boleh, mubtada je tak boleh. Okay. Jadi bila sebut hal, wasfun, fadlatun, sesuatu lebihan. Dia bukanlah satu benda yang wajib dalam ayat jumlah tu. Kemudian diterangkan muntasibun, ternasab, ialah hukum dia nasab kan. Mubinun, menerangkan hayati, keadaan. Sahibihi, empunya kepada hal. Empunya maksudnya tuan kepada, tuan badan kepada keadaan tersebut. Contohnya, ja'a Zaidun qa'iman. Okay, jadi qa'iman ni ialah hal kepada Zaid. Okay, jadi qa'iman dikategorikan hal. Jadi keadaan lah kan, keadaan yang menceritakan macam mana rupa Zaid datang tu. Dia datang dalam keadaan berdiri. Okay, jadi siapakah tuan kepada keadaan? Zaid. Jadi Zaid ni dikategorikan sahib. Istilah dia sahibul hal. Okay. Kemudian dia kata wayati hal. Okay, jadi takrif dia sampai sini je lah. Kemudian ya'ti al-hal. Ya'ti al-hal min al-fa'il aw na'ib al-fa'il aw maf'ul bihi aw ismu majrur bil harfi aw bil idafati aw ghairi zalika. Okay, jadi hal datang keadaan hal daripada fa'il. Maksudnya daripada fa'il bermaksud dia punya sahib dia lah. Maksudnya keadaan tu datang daripada pelaku dia, pelaku. Ataupun naik fa'il ke, maf'ulun bihi, isim majrur dengan huruf ataupun idhafah dan sebagainya. Tidak ada contoh lah. Lepas tu famaji'ul hal minal fa'ili, datangnya hal tersebut daripada pelaku, kama fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Okay, jadi syarahan dia, fajami'an, lafaz jami'an,
halun minal wawi, dia ialah hal kepada keadaan hal untuk waw. Waw yang nasab kan Muhammad. Waw fa'il dekat sini. Okay. Jadi waw ni fa'il, kita i'rab dia dhamir baris muttasil, lepas tu mabni ala apa? Sukun. Fi mahalli rafa' fa'il apa? Fa'il ya'tasimu. Okay. Bihablillahi jami'an. Jadi dia menceritakan tentang keadaan macam mana mereka diri wa'tasimu apa ni? Fi'il amal kan? Wala tafarraqu. Okay. Lepas tu okay, ni untuk contoh yang pertama. Ni dia ada kata tadi ni 1, 2, 3, 4, 5. Zalika maybe akan datang. Jadi ini yang contoh untuk yang pertama. Kemudian contoh untuk yang kedua iaitu naib fa'il. Jadi naib fa'il datangnya hal daripada naib fa'il kama fi qaulihi, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala. Begitu. Wa maji'uhu minal maf'ul. Wa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Okay, kenapa kita kata hal ini datang untuk siapa? Sahibul hal, dia yang naib fa'il. Itu sebabnya insan dekat sini dia jatuh sebagai naib fa'il kerana khuliqa ni bina lil majhul. Okay. Jadi dha'ifan hal kepada hal untuk. Min tu boleh terjemah untuk kot. Kepada ataupun untuk insan tu lah. Insan tu naib fa'il. Kemudian yang ketiga. Maji'uhu Muhammad. Maji'uhu minal maf'ul bihi, datangnya hal. Hu dhamir ni kembali pada hal. Okay. Bihi daripada ataupun untuk maf'ul bihi. Daripada pemula kat kama fi qaulihi, seperti mana firman Allah Ta'ala, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran. Okay, jadi syahid ialah muhdaran, yang di mana Allah Muhammad dia kata fa muhdaran hal kepada ma isim mausul. Ni dia nafsin ma. Kullu ni tajidu kullu nafsin, mendapati setiap nyawa. Jadi kullu ni fa'il, mendapati oleh setiap nyawa, setiap manusia. Ma akan. Jadi ma maf'ul bihi. Jadi muhtaran tu hal keadaan sesuatu tersebut. Okay. Isim mausul yang terletak sebagai maf'ul bihi untuk tajidu. Tajidu yang ni lah. Bermakna dengan makna talqa dapati, bertemu ataupun berjumpa, dapati lah kan. Okay. Kemudian kita sambung. Itu nombor 3. Sekarang nombor 4. Ya ke nombor 4? Betul. Isim majrur. Dia bukan nombor 4, dia kategori yang serentak. Maksudnya di antara yang kecil lah, topik kecil, dia masih lagi kategori yang maf'ul dan juga fa'il, tapi dia maksudkan ma'an, serentak. So dia hal kepada dua-dua keadaan, dua-dua fa'il dengan maf'ul bihi. Okay, jadi datangnya hu ni kembali pada hal minal fa'ili, pelaku, dan juga maf'ul bihi, kama fi qouli ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru sahfan fala tuwalluhumul adbar. Jadi zahfan, jadi keterangan ialah syahid dekat sini. Zahfan qila dikatakan annahu halun minal fa'ili, dia ialah hal daripada fa'il. Okay, jadi bila sebut qila, ni satu pendapat. Lepas tu wahwa dhamirun, siapa dia wahwa iaitu fa'il lah. Siapakah fa'il yang ada, iaitu dhamir qitum.
Mana Muhammad? Laqitum. Dome laqitum. Kiranya zahfan ni ialah hal untuk pendapat pertama ni lah. Zahfan hal kepada dome laqitum. Okay? Tum ni. Lepas tu wa mina maf'uli maksudnya ada sebahagian mengatakan inilah masih lagi pendapat ni wa mina maf'uli wa huwa dan dia ialah kalau kita nak katakan dia ni hal untuk maf'ul bihi siapa? Jadi manakah maf'ul bih dia? Iaitu maf'ul bih sini. Okey? Jelas ke? Maksudnya macam ni. Zahfan hal. Jadi topik kita sekarang ialah dia nak bagi tahu hal untuk fa'il dan juga maf'ul serentak. Cuma nak kategorikan mana satu fa'il, mana satu maf'ul. Jadi kalau zahfan dia nak merujukkan kepada pelaku ialah merujuk kepada antum. Antum sinilah. Laqitum. Jadi maf'ul bihi pula yang dia maksudkan yang ni ialah alladzina. Okey, jadi kiranya dia maksudkan mutazahifaini. Itu mereka apa? Tak ingatlah terjemahan. Yahzifu ba'dukum ila ba'din. Zahfan maksudnya merangkak lah. Tapi tak pastilah yang dalam ayat Quran ni apa. Tapi mutazahifaini saling. Jadi mereka tu saling merangkak. Jadi yahzifu ba'dukum yang di mana mereka merangkak sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Okay, ini satu bahagian. Alright. Untuk qila. Okay, habis. Lepas tu dia ada satu lagi yang kedua. Yahtamilu, berkemungkinan, boleh jadi. Ayakuna halan minal fa'ili wahdahu ay wa antum zahfun. Boleh juga zahfan yang di atas ni dia jadi hal untuk pelaku sahaja. Okay? Jadi pelaku merujuk kepada antum je lah. Yang laqitum. Alright? Ini dia. Jadi boleh jadi zahfan ni hal untuk laqitum sahaja tanpa allazi. Allazi yang maf'ul bih itulah. Itu satu. Yang kedua, wa yahtamilu an yakuna min maf'ul bihi ay laqitumuhu wa hum zahfun jam'u Macam Muhammad jam'u kasirin wa antum qalilun. Okay, jadi dekat sini dia kata berkemungkinan hal dia tu untuk maf'ulun bih sahaja. Ini untuk yang ketiga lah. Pendapat ketiga ni dia kata laqitum dengan maksudkan kamu dapati mereka. Hu ni merujuk kepada allazina sini. Okey. Wahum sedangkan mereka itu zahfun merangkak. Jam'un kasirun yang di mana mereka tu ialah sebilangan besar. Sebilangan yang ramai. Wa antum sedangkan kamu sedikit sahaja. Okey, jadi itu untuk yang ketiga. Alright, mana-mana pun sebenarnya lulus je. Kemudian yang berapa? Ini yang keempat lah kan. Yang tadi tu kita tak kira dia sebagai yang keempat sebab dia masih lagi topik maji'u datangnya hal fa'il dan juga maf'ul bihi. Okay. So ini yang keempat iaitu merujuk kepada yang atas ni. Ini dia. Keempat isim majrur dengan huruf. Jadi dia kata maji'uhu minal ismil majrur bil harfi kama fi qawlihi ta'ala seperti mana dalam firman Allah Ta'ala wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Jadi datang isim majrur. Okay, kita tengok siapakah isim majrur dekat sini. Jadi Ishaq dia isim majrur lah kan. Nabiyyan maf'ul Allah Muhammad hal kepada Ishaq. Hal keadaan Nabi Ishaq itu kami mendatangkan ataupun kami memberi berita gembira kepadanya bi Ishaq dengan Ishaq yang akan menjadi hal keadaan dia itu Nabi daripada kalangan orang yang salihin. Jadi fa nabiyyan hal Ishaq.
Jadi Ishaq kat sini dia jatuh sebagai isim majrur kerana apa? Sebab ada huruf jar. Cuma yang Ishaq ni dia kategori ismul lazi la yansarif. Kalau kita i'rab dia isim majrur. Musa Muhammad isim majrur majrur bi apa? Bi kasrah. Wa'ala betul. Musa Muhammad bi kasrah li'annahu apa? Salah, bukan. Bi kasrah majrurun majrur kasrah majrur fathah majrur bil fathah. Kenapa fathah? Li'annahu ismul ladzi la yansarifu. Okay. Jadi ismul ladzi yansarif ni saya ada terangkan perincian dia dekat video saya dekat Abang Muhammad. Dekat Tamimah ke? Bukan. Dekat Matan Jurumiyah, topik ismul ladzi yansarif. So kalau nak perincian dia boleh tengok dekat video tu lah. Lepas tu wakhtalafu fi maji'il hali min al-mubtada'i aw ma asluhu mubtada'u wa sahihu jawab maji'ihi minhuma wa maji'uhu min al-mubtada'i kama fi qawlihi ta'ala. Okay, jadi sekarang ni dia perbahasan tentang wakhtalafu, berbeza pendapat. Waw ni merujuk kepada ulama nahwu. Okay, ataupun kita sebut nuhah. Ataupun boleh je kita sebut nahwiyun. Okay. Jadi ulama nahwu berbeza pendapat pada datangnya hal minal mubtada'i daripada mubtada'. Okay. Ataupun apa yang asal dia mubtada'. Wasahihu, namun pendapat yang sahih ialah jawazu maji'ihi, harus datangnya hal tersebut minhuma, daripada keduanya. Jadi dulu saja nak datang daripada sini ataupun yang ni ma'asluhu. Jadi mungkin ma'asluhu ni merujuk kepada isim inna atau isim kana dan sebagainya. Kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa unziru. Wa unziru ke? Tak nampak. Wa anzir ke? Wa anzirhum. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Okay, jadi fokus dia ialah kadhimin. Kadhimin ialah hal daripada qulub. Ni dia. Qulub ni mubtada'. Okay, idhil qulub. Qulub ladal hanajiri kadhimin. Jadi dia kata kadhimin, hal daripada qulub, untuk qulub lah. Okay, yang di mana qulub jatuh sebagai mubtada'. Mubtada'i khabari mubtada'i. Okay, koma kat sini. Jatuh sebagai mubtada', khabaruha, khabar kepada qulub ni. Ha ni kembali pada qulub. Lada hanajiri. Okay, jadi dia punya khabar dia ialah apa ni lah, lada hanajiri. Okay, dapat? Sekejap kita jelaskan lah. Jadi kita tengok contoh je. Okay, jadi kadhimin hal mansub biya li'annahu jama' mudzakkar salim. Okay, lepas tu qulub ni ialah mubtada', marfu' dhamma isim mufrad. Lada ni, lada apa? Lada maf'ulun fihi. Maf'ulun fi mansub bi fathah li'annahu bi fathah muqaddarah ala akhirih, makna min zuhuriha ta'azzur. Hanajir mudhaf ilaih majrur bi kasrah li'annahu jama' taksir. Jadi cumanya bila kita i'rab jumlah al-dharf wal madhruf fi mahalli jar fi mahalli rafa' khabar kepada qulub. Okay, jadi kadhimin ialah hal kepada qulub. Okay, habis. Jadi hal ni macam kita lihat dia punya kaedah, dia tak akan datang melainkan sempurnanya percakapan.
Maksudnya lepas lengkap mubtada khabar barulah sesuai untuk datang hal. Nama pun fadlah. Fadlah ialah lebihan selagi tak lengkap umdah. Umdah iaitu kewajipan yang kena ada dalam satu struktur ayat. Maka perlu ada umdah tu diutamakan dulu. Jadi kadhimin jatuh sebagai hal lah. Fakadhimin hal daripada qulu yang berlaku sebagai mubtada koma. Khabaruha khabar ialah lada, ialah kalau nak tulis titik bertindih tak apa, ialah lada hanajir. Wa innama jumi'a kadhimin jamu mudzakkar salim li'annahu wasful qulubi bil qadhmi alladhi huwa min af'alil uqala ay qulubu kadhimatun ala ghammi wa karbi fiha aw li'anna murad ashabaha. Kata ashabaha, wa inama sesungguhnya dijamakkan lafaz kadhimin. Kenapa dia jamakkan kadhimin ni sebagai jamak muzakkar salim? Kerana wusifa disifatkan, ataupun innahu kerana betul, wusifa disifatkan qulub tu bil kadhmi, yang di mana kazam tu ialah min af'alil uqala, iaitu perkara daripada perkara akal, maksudnya bukan secara fizikal lah kan. Dan dia maksudkan ialah qulub kadhimah. Kadhimah ni apa dia? Jadi kadhimah ni maksudnya menahan ghammi segala kesuraman, karbi keperitan fiha yang ada di dalam hati lah. Ataupun li'anna murada ashabaha, ataupun dia maksudkan tuan kepada hati tersebut. Okay, maksudnya bila dia sebut kadhimin, mereka yang menahan manusia lah kan. Dia merujuk kepada manusia lah, hati-hati manusia yang menahan keperitan dan kesuraman. Okey, sambung. Wa kama fi qoulihi ta'ala wa min qalbihi kitabun Musa imaman wa rahmah. Okey, jadi kama ni, bila sebut kama, masa saya belajar pondok dulu kan, bila ustaz kata kama je, saya dah agak berat. Dia ada istilah ayat panjang kama ni, tapi ada masa insyaAllah saya akan bahas balik apa dia kama. Okay, jadi wakama dan seperti itu juga, iaitu Ustaz Muhammad, dia merujuk kepada siapa ni? Serupa pada apa? Serupa pada mubtada kot. Maksudnya dia apa ni? Hal kepada mubtada. Okay. Sahibul hal dia ialah mubtada. Jadi wa min qalbihi kitabun Musa imaman wa rahmah. Jadi imaman, syahid dia ialah imaman. Rahmah ni bukanlah sebab dia ataf kan. So rahman jadi ma'tuf. Jadi imaman kita punya syahid. Wa imaman halun ila hal daripada untuk kitab Musa. Okay. Hal untuk kitab lah. Yang di mana Musa al-Waqi' mubtada, yang di mana kitab tersebut jatuh sebagai mubtadaun koma. Khabaruhu, khabar kepada kitab ialah jar majrur qablahu. Jar majrur Allah Muhammad, jar majrur yang terletak sebelumnya. Okey. Jadi kiranya kalau kita i'rab, kita fokus i'rab dia lah. Dia kata min qalbihi. Okey. Jadi mubtada, yang ni kita i'rab mubtada muakhar. Okey. Mubtada muakhar marfu bi dhamma li'annahu ism mufrad kan. Musa mudhaf ilaih. Okey, jadi min qalbihi, min huruf jar, qablihi. Isim maju bi kasrah, ism mufrad, ha dhamir, baris muttasil mabni ala kasr fi mahalli jar, mudhafun ilaih. Okey. Jadi ajar kita i'rab jumlah bawah dia tu. Jumlah bawah dia jar wa majrur fi mahalli apa? Rafa' khabar muqaddam. Okey. Khabar muqaddam untuk
kitabu. Okey, jadi imaman ialah hal kepada mubtada ni lah kitabu. Habis. Wa maji'ul hal mimma asluhu mubtada. Okey, ini bahagian yang kedua daripada yang pasal mubtada tu lah, iaitu di sini. Au yang ni. Jadi kita tengok. Okey, wa maji'ul hal mimma asluhu mubtadaun. Datangnya mubtada yang dimana asal dia ialah datangnya hal daripada ataupun untuk sesuatu yang asal dia mubtada, kama fi qaulihi ta'ala, sungguhnya seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Okey, jadi kita lihat dia punya syarahan. Fa'inda zarfun, inda 2 titik bertindik, ialah zarfun ta'alikum bimahdhufin hal min jannatin na'im al-waqi'ati isman li anna muakharan. Okey, jadi dia kata fa'inda dia kena koma, ayat ni kena koma baru terjelas. Fa'inda, lafaz inda ialah zarf yang ta'aluk dengan perkara yang dipadam. Siapa yang dipadam tu? Hal. Okey, jadi inda ialah muta'alliqun. Kenapa dia kata muta'alliq? Sebab dia tu zarf kan. Jadi maf'ulun fi mansub bi fathah li'annahu ism mufrad. Lepas tu zarfu wa madhruf fi mahalli apa tu? Fi mahalli nasab ataupun muta'alliqun bi mahsufin takdiru hal. Allah Muhammad. Bi mahsufin hal min jannatin na'im. Yang di mana jannatin na'im ni dia. Jannatin na'im ialah isman li anna muakharan. Agak kurang jelas kan. Tengok kat contoh je. Macam ni. Okey. Kita tengok satu-satu. Inna ialah harfu takkid. Lil muttaqin jadi khabar muqaddam. Khabar inna muqaddam. Okey. Jannati ialah isim inna. Sebab tu dia kata isman li inna. Ada hamzah kat bawah. Jelas ke? Dia ayat Quran ni, dia bila dia terbalik kan, dia ada satu kaedah tersebut taqdimu ma haqqu ta'khir tufidu hasra. Mendahulukan sesuatu yang sepatutnya duduk belakang, dia akan memberi makna hasar. Jadi keterangan hasar ni ialah dia akan memberi makna hanya. Hasar maksudnya kepungan. Maksudnya dia akan mengepung ayat tu, hanya memberi faedah makna hanya tu lah. Hanya, sesungguhnya kita akan terjemah, sesungguhnya hanya orang yang bertakwa sahaja di sisi Allah memiliki apa? Jannatin na'im, syurga na'im. Okey, kalau kita susun ayat yang sebenar, jadi seperti yang saya maklum, benda ni Allah Muhammad, ayat Quran ni dia terbalik kerana apa? Dia nak memberi makna hasar. Okey, namun kalau kita susun mengikut kaedah nahwu yang asal ialah inna jannat na'im lil muttaqin. Ini asal. Lepas tu inda rabbihim. Betul. Bukan betul, maksudnya kalau kita susun mengikut kaedah lah, kaedah nahwu yang sepatutnya, sebab kalau mubtada mesti duduk depan, khabar duduk belakang. Jadi jannatin ialah isim inna. Okey, lil muttaqin khabar inna. Okey, inda rabbihim hal. Cumanya dia tak hal yang bukan soreh lah, bukan nyata, iaitu dia muta'alliqun bi mahzuf.
ditakluk dengan mahzuf. Mahzuf yang hal yang dipadam lah. Okey, jelas ke? Okey, saya rasa setakat itu saja. Thumma qala wa kama ja'al hal minal mubtada'i. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.